Assalamualaikum Ustaz. Rakan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, walafiat. Dah okey dah. Alhamdulillah. Sibuk Syukur. minggu ni pasal isu kalimat Allah ni. Minggu ni kita sibuk sikit. Termasuk 12 hari bulan ni ada meja bulat tertutup bersama dengan Menteri KDN. KDN, InsyaAllah dalam 10 orang. Tertutup kan? Memang tak ada siaran tu, tertutup tu. Tak ada tu. Tertutup. Nak bincang, nak harmonikan balik. Ya. Alhamdulillah. InsyaAllah selesai mudah-mudahan. Kita pun very concern. Mudah-mudahan lah dengan kebijaksanaan Ustaz dan rakan-rakan lain tu. InsyaAllah boleh kita atasi. Amin. Ya. Mudah-mudahan dia. Ya. Alhamdulillah. Kita masih tunggu Ustaz Wali kot nak mukadimahkan kuliah kita ni. Ke kita terus je ya? Tak apa. Saya ingat boleh mulakan. Kalau dia datang kan dia chip in kejap, tak apa pun. Dia masa boleh. Ya? Kalau gitu kita mula insya-Allah ya. Dia datang kan kita bagi daripada kejap. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapa yang saya kasihi sekalian. Tak lupa Ustaz Wali dan juga sahabat-sahabat kita yang menguruskan Tafaqquh Fiddin kita ini. Mudah-mudahan berkat bulan Syaban ini kita dapat tambah ilmu yang lebih mustahak, tambah istighfar, tambah amal kepada Allah. Dan mudah-mudahan Allah terimalah kekurangan kita yang banyak itu. Jadinya pagi ini kita nak sambung ibu bapa sekalian. Surah Ali Imran, tadabbur kita ni katanya kita dah berhenti hari itu ayat 13, sambung ayat 14. Barangkali begitu ayanda ya? Ya, 14 ini insya-Allah. Ayat 14. Kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ayat 14 surah Ali Imran saya bacakan kepada ibu bapa sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم
ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد صدق الله العظيم. InsyaAllah ibu bapa sekalian, ada kesempatan kita sambung lagi tu tadabbur ayat berikutnya. Kita baca dulu 5 ayat ni. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Allah menjadikan secara fitrahnya. Sekejap ya, saya mutekan dulu mana-mana yang terlupa mute tu. Saya tolong mutekan ibu bapa sekalian sekejap ya. Saya cari mana yang belum mute. Dah tak ada dah ya. InsyaAllah ibu bapa sekalian, cuba kita pakat mute dulu. Mute dulu suara masing-masing. Terperanjat saya kadang-kadang nak mengajar dengar suara tu. Okey, baik. Ayat 14 hari ni. Sekejap tuan ya. Okey, baik. Ayat kita ayat 14 ibu bapa sekalian ya. Ya. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Manusia ni Allah Ta'ala jadikan secara fitrahnya. Secara fitrah, baik lelaki, baik perempuan, saya dan ibu bapa sekalian. Apa dia? Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Kecintaan yang mari terbit dalam hati batin kita ini, kita rasa sayang, kita rasa kasih kepada an-nisa, wanita-wanita. Makna kesian belah kita tengok ya. Kalau hati kita baik, akal kita waras. Itu yang jadi rumah tangga harmoni. Ataupun kita tengok orang-orang kesian belah, ibu tunggal kah, anak yatim kah. Itu yang kita katakan sudah menjadi satu fitrah dalam batin manusia ni. Allah Ta'ala kata zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa. Kita kesian belah, sayang kasih kepada kaum wanita. Berdasarkan ayat ini, kita dengar hadis Nabi SAW ada sebut pada kita. Apa kata Nabi? Nabi kata dijadikan kepada aku ni, ya, Allah beri kepada aku ni kasih kepada 3 benda. Nabi sebut. Pertama iaitulah wanita. Nabi kesian, sayang. Bila Nabi sayang, Nabi kesian kepada kaum wanita, maka kedudukan wanita dalam agama tu tinggi sangat. Tinggi kedudukannya. Kedua, Nabi kata wangi-wangian. Wangi-wangi yang pun Nabi suka. Kita baca dalam Syama'il. Tubuh badan Nabi kita SAW ni kalau tak pakai minyak wangi pun dah memang sedia ada semula jadi wangi. Kata sahabat, keringat baginda, peluh kita tu, peluh kita. Nabi peluhnya seperti kasturi. Wangi ya Allah. Dan apabila Nabi melalui satu lorong, tak lama ada orang lalu lorong itu, mereka tahu, Nabi lalu di sini tadi kerana bau yang harum itu. Ya, Nabi suka wanita, Nabi suka wangian, Nabi suka air sejuk. Air sejuk. Tu yang kadang-kadang kita amal tu ya. Nabi kadang diperam air sejuk tu malam tadi, pagi esok minum. Kan kita selalu buat malam, tudung satu air dalam bekas, esok subuh bangun minum air tu. Ni kebiasaan Nabi
sallallahu alaihi wasallam menyebut air sejuk termasuk yang Nabi suka, Nabi cintai. Dalam riwayat lain kata iaitulah juga solat malam. Menjadi sejuk mata Nabi, kesukaan, kecintaan Nabi termasuk solat malam. Jadi apa yang kita belajar hari ini secara fitrah, bukan boleh dibuat-buat, tak boleh. Kita nak usaha sampai jadi pun tak boleh. Secara fitrah, zuyyina linnasi hubbus syahawat. Manusia ini sudah ada secara fitrahnya suka nisa, wanita satu. Wal banin, anak-anak, anak, cucu, cicit, cuik, capai, lambai. Kita sayang. Ayanda Haji Mat Syarif, betul ke tidak ni saya sebut, tak tahulah ya, tu saya minta confirmation ni. Ada orang beritahu saya, dia kata tu, kalau kita ada anak, kita sayang sangat, betul. Tapi kalau kita ada cucu, kita terlebih lagi sayang. Maknanya dia kata anak sayang dah, kalau cucu ni tahap gila kita sayang tu. Betul ke tidak, tak tahulah tu, nak tanya Ayanda Haji Mat Syarif tu. Lagu mana Ayanda Haji Mat Syarif tu, betul ke tidak tu disebut orang pada saya tu. Pengalaman saya memang betul begitu. Allah Akbar, betul Ayanda ya. Betul. Saya dengan mertua saya sebelah ni. Senyum mertua saya dengar ya. Nak beritahu ni apa dia tuan. Ibu bapa sekalian. Anak secara fitrahnya apa disebut? Allah Ta'ala kata perempuan kamu kasih. Wal banin anak. Cuba tengok di mahkamah orang bercerai-berai. Dia kata ambillah harta, ambil tanah, ambil rumah, ambil kereta. Anak beri pada saya. Betul tak saya kata? Orang sanggup hilang harta. Kerana wal banin yang Al-Quran sebut pada kita. Wal banin anak. Cuma sayang kepada anak tu bagaimana cara kita nak bentuk dia. Adakah sayang ni kita biar saja ikut saja. Itu dibahas di dalam syarah hadis ini, syarah ayat Quran ini. Wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dan juga banyak dari jenis emas ataupun sumber bumi perak. Dan juga tunggangan. Kalau dulu kuda pilihan lah. Kuda ni pula ada grade dia. Kalau tanya Ayanda Haji Haznan kita, dia biasa main kuda tu. Waktu mana nak canter, waktu mana nak trot, dia tahu dah tu. Ya. Kuda pilihan. Binatang-binatang ternak dan sawah ladang, harta ya, tanah, air. Itulah kata Allah, zalika mata'ul hayati dunia. Yang disebut senarai panjang tadi. Ini kesenangan atas dunia. Kesenangan atas dunia. Cuba bayang. Bila Allah kata inilah kesenangan, keseronokan. Ada kaum wanita dapat anak, ada harta, ada perhiasan, ada kenderaan. Ada pengaruh, ada harta, tanah air, wal harth. Ya. Zalika mata, ni kesenangan atas dunia. Maknanya secara tabi'inya manusia ni nak kepada benda-benda yang Quran sudah sebut ni. Kenapa? Allah jadikan manusia, Allah tahulah fitrah manusia suka. Kalau tak banyak sikit, tak sikit banyak. Cuma kalau atas dunia yang tidak kekal ini pun ada mata, ada kesenangan, kenikmatan. Agak-agaknya selepas kita mati, masuk kubur, pintu pertama alam kekal, alam akhirat, masuk kubur dulu, itu pintu dia. Ada tak nikmat di sana? Secara logiknya takkan tak ada. Tempat yang tak kekal pun ada kesenangan. Tempat kekal terlebih lagi senang. Tu yang akan kita dengar ayat kedua kat lagi. Apa dia nikmatnya setelah kita masuk alam yang kekal, alam akhirat. Ya. Zalika mata, inilah kesenangan dunia, kehidupan atas dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah tempat kembali yang lebih baik, iaitulah syurga. Itulah syurga. Saya satu kali ibu bapa sekalian dibawa sahabat baik saya ni pergi tengok rumah. Dia nak beli rumah di Eco Majestic sana. Kita tahulah ya, banyak iklan. Comel rumahnya.
Macam kolonial, zaman Inggeris, zaman dahulu, pandai dia buat rumah tu. Saya pun pergi tengok Allah comel sangat rumah ni. Dia buat show house, depannya tasik. Buka pintu, kapet hijau tu, rumput kapet tu sampai tenggelam kaki kita, cuma comelnya ada batu, ada sekian. Dalam tasik dia lepas hangsa 2-3 ekor, kita kata Allah comelnya. Apa yang saya terfikir tuan-tuan, sama dengan ibu bapa sekalian juga. Kita fikir apa dia? Dalam syurga macam mana ya? Tu yang kita mari terfikir tu. Yang kita tengok ni Allah comel sangat dah, tetapi dalam syurga macam mana? Ini yang disebut oleh Buya Hamka, yang dikehendaki pada batin yang hidup itu ialah di saat matanya memandang alam, hatinya nampak Tuhan. Mata tengok alam tengok. Tapi batinnya nampak, ya Allah. Batinnya nampak Tuhan. Makna bila kita tengok satu benda yang indah atas dunia yang tak kekal, Al-Quran kata apa? Zalika mata. Ini kesenangan atas dunia, in bracket, tak kekal. Tentulah tempat lebih kekal, lebih baik nikmatnya. Ini disebut wallahu indahu husnul ma'ab. Sedangkan tempat yang kemuliaan Allah, itulah Allah beri syurga kepada kamu. Ya. Kita baca dalam satu hadis, digambarkan bahawa ada orang susah, ada orang senang atas dunia. Apa boleh buat, hukum alam begitu. Ada yang senang, ada yang susah. Ada yang kurang, ada yang lebih. Orang yang susah atas dunia ni kebetulan dia sabar, dia reda. Maka dia buat amal, dia tawakal, dia bergantung pada Allah. Hingga hari dia mati, Allah pun reda pada dia. Sebab dia uji susah, dia bergantung pada Tuhan. Sama-sama. Okey. Ada orang senang, jauh dia dengan Tuhan. Lupa dia. Disangkanya dia dapat itu, dia dapat ini kerana cerdik dia, bijak dia. Dia lupa Tuhan uji dia. Maka dia buat amal orang-orang yang jauh dengan Allah sehingga hari dia mati Allah murka dia. Ini hadis sebut. Maka dua orang ini, si fulan ini dalam hadis sebut, didatangkan orang paling susah atas dunia dulu. Atas dunia dulu susah. Banyak diuji Tuhan. Tapi dia sabar. Allah ambil dia oleh kerana amalnya soleh, hatinya betul, Allah celup di dalam nikmat syurga. Nak beri rasa, bukan nak beri duduk, celup dulu rasa. Macam kita rasa makanan puasa tu. Nak makan, berbuka karang. Tengah hari tu rasa dulu tu. Apa hukum rasa makanan isteri memasak di dapur, walaupun sedang kita puasa, hukumnya harus. Tetapi kena faham, maksud rasa ni apa dia? Letak di lidah, kemudian ludah. Itu dipanggil rasa. Kalau letak di lidah, kemudian telan, itu dipanggil makan, batal puasa. Jadi begitulah juga si fulan yang susah ini, tetapi banyak sabar pada Allah, Allah celup dalam nikmat syurga. Celup sekali celup. Seolah-olah saya buat gambaran begini ya. Tak betul saya buat ni, nak beri faham mudah. Dengan akal kita panjang sejekal, lebar sejekal ni, apa sangat kita boleh fikir. Jadi nak beri faham mudah. Ambil satu benda, celup, angkat. Seakan Allah ambil si fulan tadi, celup dalam syurga, celup, angkat. Kemudian Allah tanya kepada orang ni yang dicelup dalam nikmat syurga tadi. Dia susah banyak atas dunia dulu. Allah tanya apa? Wahai si fulan, pernahkah engkau rasa susah? Ya. Wahai si fulan, pernahkah engkau rasa susah? Ini orang paling banyak susah atas dunia. Dia uji Tuhan, dicoba Tuhan. Apa jawab si fulan yang susah banyak atas dunia ni? Kerana dia dicelup dalam nikmat syurga tadi, melupakan kesusahan di atas dunia, dia punya nikmat syurga. Maka dia jawab, tak pernah susah saya ni ya Allah. Tengok tu tuan. Hanya sekali dicelup dalam syurga, hilang kesusahan yang Allah uji di atas dunia dulu. Kemudian didatangkan satu orang kaya, besar pengaruh, tapi lupa pada Tuhan. Sehingga Allah murka pada dia, dia pun tak beramal untuk akhirat yang kekal tu. Maka Allah celup dalam neraka. Kemudian Allah angkat. Allah tanya apa dia? Pernah tak awak rasa senang? Padahal dia ni banyak senang atas dunia dulu.
Dia kata tak pernah rasa senang saya ni. Kerana apa? Celupan dalam neraka tadi melupakan nikmat yang dia hidup atas dunia. Maknanya atas dunia ni kalau senang, dia tak kekal. Kalau susah pun tidaklah kekal. Sebab itu apa saja datang dari Tuhan. Kullum min indillah, kata Allah dalam Al-Quran. Semuanya dari Allah. Kalau kita ingat dari Allah, maka cara kita terima apa saja datang takdir dalam hidup kita, kita akan jadi orang yang tenteram. Sebab ni dari Allah. Tidak Allah buat melainkan ada sebab musabab ni. Allah tidak buat anaya kepada satu hamba-Nya. Tentu ada hikmah di masa akan datang walaupun hari ni tak nampak lagi. Itu yang kita nak semak dalam hati tu. Ya, kerana apa? Zalika mata, ini hanya kesenangan atas dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Kamu balik nantilah yang sebenar-benar nikmat, yakni dalam syurga. Kita kuat sikit kawan buat ya. Sedap kira. Okey, baik. Tuan-tuan. Saya bacakan lagi tu. Saya bacakan lagi. Ayat 15. Qul, katakanlah Muhammad. A'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum. Awak nak tahu tak? Benda yang lebih baik daripada harta benda tadi. Nak tak? Walaupun awak nampak harta ada, pengaruh ada, anak pinak ramai, awak suka sangat tak? Ini kesenangan zalika mata atas dunia. Tetapi awak nak tahu tak? Kalau saya tunjuk satu benda lebih baik lagi daripada semua yang menyukakan hati awak tadi. Apa dia? Lilladzina taqaw 'inda rabbihim. Kalau kamu takwa pada Allah, orang-orang bertakwa, yakni ikut Tuhan suruh, sedaya upaya tinggal apa Allah Taala larang. Istiqamah, istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Minta ampun sama dengan Tuhan, minta ampun ya Allah. Banyaknya salah. Salah kita ni pula bukan semata-mata buat maksiat. Tetapi kadang-kadang salah kita ini kerana lalai menyebut Tuhan. Di sisi orang awam macam saya ni, kalau maksiat mesti kita nampak mengumpat orang, ambil harta orang, anaya orang, tu kita kata maksiat. Di sisi orang awam, di sisi orang dekat dengan Tuhan, maksiat ni termasuk lalai. Dia tak kata pada orang, dia tak mengumpat hal orang, tapi dia menyandar di tiang masjid, tak berzikir, tak menyebut Tuhan, tak istighfar. Seakan-akan masa Tuhan beri, nyawa berlalu, dia lupa memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, setiap nafas ni, setiap saat ni, terima kasih, alhamdulillah. Itu dia. Jadi katanya yang lebih baik orang takwa. Allah nak balas. Apa Allah balas? Kita baca ayat Quran tu. Inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar. Mereka dapat syurga, yang syurga ni Allah Ta'ala tunjuk sifat dia. Apa dia? Tajri min tahtihal anhar. Mengalir di bawah syurga itu sungai-sungai. Kita baca dalam satu riwayat. Digambarkan syurga dalamnya, sungai dalam syurga ni sama level, sama paras dengan lantai rumah kita. Allah. Tuan pernah pergi bercuti ya? Pernah. Dekat mana? Oh, kami pergi dekat Negeri Sembilang sana Ustaz. Duduk atas hotel, bawah ada air sungai. Syurga sifat dia macam mana? Ni rumah kita dalam syurga, mudah-mudahan lantai rumah kita dalam syurga sama parah dengan air di bawah lantai kita. Allah, buat ni bayang tuan ya. Terlebih baik ke tidak? Terlebih baik. Kita sekarang rumah dah besar dah. Ya, end lock kah, corner lock kah, semi D banglo kah, kita pulang lah. Tetapi belum boleh buat lagi sungai mengalir bawah rumah kita. Belum boleh buat. Dalam syurga sudahlah sempurna. Pemandangan terbaik, tersempurna. Sehingga kan sama paras air di bawah syurga yang mengalir itu dengan lantai rumah kita. Seolah-olah makan Allah air. Allah. Dan digambarkan pula airnya terdiri daripada sungai yang jernih. Ada sungai yang susu. Ada sungai arak tetapi tidak memabukkan. Ya. Ya. Tajri min tahtihal anhar. Khalidina fiha. Kita masuk hotel 5 bintang. Tanya.
bila nak keluar check out minggu 2 hari lagi. 2 hari itu 48 jam saja kita duduk hotel, orang servis, makan ada, aircon, TV semua sekali ada. Habis 48 jam kita keluar balik semula asal rumah kita. Kita kata seronoknya 2 hari Kuala Lumpur, hotelnya sekian, makannya sekian. Syurga macam mana? Khalidina fiha. Awak seronok kan? Seronok. Kekal. Kekal. Tak ada check out. Duduk sama-sama dalam nikmat. Nabi SAW menggambarkan orang duduk dalam syurga ni semakin hari semakin seronok. Semakin seronok. Walhal apa yang saya guna perkataan hari tu tak betul tu. Sebab dalam syurga tak ada hari. Kalau ada hari menunjukkan ada masa. Bila ada masa menunjukkan ada waktu mula, ada waktu berakhir. Tempat yang kekal kita tak boleh kata pukul 3 dah, pukul 4 dah. Sebab apa? Sebab tak perlu masa. Ni tempat yang kekal. Apa guna? Oh malam dah. Tak perlu masa tempat kekal. Jadi khalidina fiha. Saya nak beri faham mudah tu. Semakin hari semakin seronok dalam syurga. Atas dunia lain. Semakin hari lemah tubuh kita. Kulit kita yang dulu elok dah jadi begini. Kemudian fikiran kita semakin tumpul. Tenaga kita semakin kurang. Atas dunia dia semakin kurang. Dalam syurga semakin elok. Akhirat ya kekal. Jadi orang cerdik, mudah-mudahan kita ni termasuklah hidayah Tuhan beri cerdik. Tentu dia besarkan akhiratnya berbanding dunia yang akan dia tinggalkan itu. Baik. Wa azwajum mutahharah. Dan dalam syurga ni pula kita tak sunyi kerana ditemani isteri kita yang salihah. Atas dunia dulu isteri kita ni masuk syurga menjadi ketuanya bidadari kepada kita. Dengan rupa yang barulah, bukan rupa macam sekarang. Kalau rupa macam isteri kita ni sekarang masuk syurga, kalahlah dengan bidadari yang sedia ada di dalamnya syurga itu. Riwayat ada sebut, bidadari dalam syurga ni selain isteri kita lah, isteri kita jadi ketua bidadari. Bidadari lah yang Allah beri pada kita. Ada riwayat kata bidadari dalam syurga ini dicipta Allah dari kasturi. Allahu Akbar. Minyak kasturi itu, kijang tu. Entah bagaimana dibentuk jadi satu makhluk bidadari, wanginya, eloknya. Kita kata sempurna. Dan isteri kita ketua bidadari. Dengan rupa yang lebih sempurna, layak dalam syurga. Tu yang kalau orang kata muka awak ni tak layak masuk dalam syurga, jangan kecil hati. Betul dia kata. Sebab muka macam kita ni tak ada dalam syurga. Muka yang lebih molek, lebih handsome, lebih. Jadi kalau orang kata muka Ustaz Datuk Rashidi ni tak bersabah masuk syurga, betul tu orang kata begitu, betul. Kenapa? Allah ubah wajah kita lebih sempurna dalam syurga nanti, ya Allah. Ya. Waridwanum minallah, yang paling besar Allah beri redha. Kalau wa azwajum mutahharah, isteri yang disucikan. Waridwanum minallah, keredaan Allah pun kita dapat. Wallahu basirun bil ibad, dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Walaupun susah PKP nak makan payah ya. Oh jangan ingat Allah tak tengok, kita tengok. Aku coba dia susah, bagaimana bergantung hati dia pada aku ya. Aku coba dia senang, walaupun orang PKP tak ada susah bagi dia, aku nak tengok bagaimana dia syukur pada aku, dia ingat orang-orang susah tu. Ini semua sekali cobaan ibu bapa sekalian. Ayat 16. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina azabannar. Antaranya orang-orang yang disebut sebagai ahli syurga nanti, amal di atas dunia ni selain daripada taqwa, iaitulah dia selalu minta ampun pada Allah. Antara sifat orang ni sedar dirinya banyak salah dengan Tuhan, iaitulah orang selalu sedar untuk beristighfar. Kita tasbih betul dah, subhanallah. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Merati la ilaha illallah, la ilaha illallah. Istighfar ni adalah salah satu bukti kita mengaku banyak salah kita ya. Astaghfirullah.
Antaranya salah kita apa dia? Lupa nak bersyukur. Ataupun nak syukur pun tak banyak sepatutnya. Sikit sangat bersyukur ni. Istighfar. Sebab itu disebutkan istighfar ni lebih kurang 100 fadilat bagi orang yang banyak beristighfar. Antaranya murah rezeki, dibuka pintu rezeki. Antaranya sentiasa dalam petunjuk huda, petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sifat orang istighfar. Orang yang berkata Rabbana, Tuhan kami, innana amanna, kami beriman, kami yakin, terima qada dan qadar Engkau. Faghfir lana, ampunlah kami. Dzunubana, dosa kami. Wa qina azabannar, jauhkanlah kami daripada azab neraka. Ni yang kita duduk tafakuh tiap-tiap minggu ni. Tadabbur tiap-tiap minggu ni. Baca Quran, puasa sunat, sedekah, sembahyang jemaah. Banyaklah kita buat amal banyak ya. Agak-agaknya kita selamat tak lagi dalam kubur. Ini saya tanya. Sembahyang 5 waktu, sembahyang tu. Puasa sunat, hai ada puasa sunat. Sedekah tak pernah tinggal tu. Lagi baca Quran, baca. Belajar kuliah mengaji. Agaknya kalau itu amal kita tiap-tiap hari, kita selamat tak lagi dalam kubur. Tak ada orang berani jawab tu. Tak ada orang berani jawab. Saya rasa saya selamat dah Ustaz. Sebab saya tu imam. Tak ada. Ni nak menunjukkan apa? Kita masih takut dah. Harap kepada Tuhan. Dia panggil khauf dan roja. Dalam pengajian tasawuf kita khauf, takut. Supaya apa? Kamu tak nampak amal yang kamu buat melainkan hanya rahmat Allah saja. Begitu juga takut. Bila ada takut khauf, kemudian adanya roja, harap Allah terima. Harap ya Allah terima. Kalau tuan baca Quran tajwid hebat, lagunya sedap, panjangnya nafas, kalau Tuhan tak terima, apa guna? Itu dia panggil rahmat Allah. Jadi rupanya kita ni tak ada apalah atas dunia, tak ada. Melainkan hati kita yang benar lurus kepada Allah. Tu semalam saya ada tulis satu gurindam sikit. Saya ni suka tulis pelan-pelan begitulah. Apa yang kita tulis semalam saya bacakan sikit pada ibu bapa sekalian. Nak sebut hati ni. Nak luruh, nak kekal hati ni payah. Kita cerita tentang guru semalam. Tentang guru semalam. Apa dia saya sebut tulis semalam? Tersembang dengan kawan lama terjumpa di kuliah Masjid Negara. Alhamdulillah dah berubah rupanya. Mula dekat dengan agama. Di mesejnya aku ajak berzanji juga qasidah di awal pagi. Katanya jangan tak hadir lagi, dah diajak banyak berulang kali. Padanya aku cuba fahamkan qasidah berzanji hanya sampingan. Katanya Al-Quran pun belum khatam, itu belum fiqh sembahyang. Ramai manusia jadi keliru, terpesona dengan penampilan guru. Tak kurang juga ikut melulu, disangka itulah amal dan ilmu. Wahai tuan, coba renungi, mursyidkah guru yang sedang dicari? Sudahkah khatam sirah Nabi, fiqh dan tafsir belum diuji? Mursyid tak letak pada pakaian, apatah lagi pada keturunan. Janganlah taksub, tolonglah jangan, kelak rugi merana badan. Guru mursyid tak suka dikenal. Ini nak sebut sifat kita ya. Kita harap kita jadi gini. Guru mursyid tak suka dikenal. Hatinya sibuk pada yang kekal. Hatinya lurus mengumpul bekal. Akhlaknya dilihat orang berakal. Mana hanya orang kenal. Satu-satu orang hati dia lurus, batin dia benar. Bagaimana terzahirnya apa yang ada dalam hati dia, akhlaknya baik. Antaranya dia takut dikenal orang. Antara dia takut dipuji, diangkat orang. Sebab ni menjadi rosak hati kita dengan Tuhan. Sebab itu Ibnu Athaillah ada sebut, man akramaka innama akrama fika jamila sitrihi. Kalau kamu, termasuk Ustaz Datuk Rashid itu baik sangat orangnya. Orangnya baik, orangnya. Tuan puji. Ingat, tasawuf mengajar kita apa dia?
Kalau kamu dipuji orang, ingatlah cepat-cepat ingat. Ingat apa dia? Bukan sebab kamu baik. Tetapi sebab baiknya Allah menutup aib kamu yang masih banyak. Mana aib kita banyak. Orang lain tak tahu. Allah tolong tutup. Baiknya Allah. Sehingga jemaah kata, baik Ustaz Rashidi. Kita tuang empunya badan tahu dah kita ni banyak salah. Jadi kalau masing-masing hati orang begini, menjadi luruh, menjadi baik. Itu yang kita belajar ayat Quran tu. Itu yang kita belajar ayat Quran tu. Faghfir lana, minta ampun dengan Tuhan. Walhal kita buat amal banyak. Kita masih sedar kekurangan, kelalaian kita. Sebab itulah sambil puasa, tetap minta ampun. Sambil semayang malam, tetap minta ampun. Ini tanda orang-orang soleh. Faghfir lana dhunubana. Wa qina azabana, ya Allah, jauhkanlah aku daripada azab neraka tu ya Allah, hanya semata-mata rahmat-Mu saja. Semayang aku ni apalah sangat, betul ke tidak? Puasa sunat aku ni apalah sangat, orang lain puasa banyak lagi. Tetapi rahmat Engkau luas, ampunlah. Masukkan aku seorang dalam rahmat-Mu yang luas tu. Seolah begitu ya. As-sabirin, orang-orang yang sabar. Was-sadiqin, orang yang benar. Wal-qanitin, orang yang taat. Wal-munfiqin, orang yang menafkahkan harta di jalan Allah. Wal-mustaghfirin, dan orang yang memohon ampun bil ashar, pada waktunya sahur, yakni sebelum masuk waktu fajar. Ni kita nak puasa ni. Orang kata dia bersahur pukul 11 malam tadi, habis terawih Masjid Hasanah, dia makannya morih, dia makannya bekal dia bawa dengan niat sahur. Itu tidak dipanggil sahur. Al-Quran sebut sahur ada waktu. Antaranya Al-Quran kata, wabil asharihum yastaghfirun. Pada waktu sahur mereka bangun minta ampun. Maknanya waktu sahur, waktu sebelum masuk fajar. Sebelum masuk bang subuh tu. Orang bangun tahajud, orang bangun istighfar tu. Itu waktu sahur. Sebab tu kita disuruh sahur, itu waktunya sahur. Itu waktunya sahur. Jadi antaranya kemuliaan waktu sahur disebut dalam ayat Quran kita tadabbur pagi ini, itulah waktunya manusia patut bangun. Wabil ashari hum yastaghfirun, bangun untuk apa? Mohon ampun. Ya Allah, ampunlah aku ni. Ya Allah, ampunlah aku ini. Itu dia. Wabil ashar, pada waktu sahur. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Saya ingat satu riwayat. Riwayat ini berkait dengan manaqib, biografi, sejarah hidup Imam Mawardi. Imam Mawardi. Imam Mawardi ni pula, maaflah ibu bapa sekalian, saya tak tahu sungguh. Imam Mawardi pengarang kitab fiqh Al-Hawil Kabir tu kah? 23 jilid. Tebal, panjang kitab. Ada di rumah saya. Sampai sekarang tak baca habis lagi tu. Beli baca tu kurang. 23 jilid. Adakah Imam Mawardi yang itu kah? Atau Imam Mawardi yang lain? Wallahu ta'ala alam. Saya tak tahu. Cuma ada disebut riwayat ini dalam syarah hikam. Hikam ni kan banyak syarah huraian dia. Banyak, ada yang moden, ada yang klasik. Antaranya disebut ni nak cerita wabil asharihum yastaghfirun. Orang bangun tengah malam minta ampun. Diriwayatkan pada suatu malam Imam Mawardi ni berjalan. Entah kenapa dia berjalan malam. Tiba-tiba didengarnya satu suara. Suara itu datang dari dalam tanah. Boleh bayang ibu bapa sekalian. Kalau sekarang kita dengar suara dari dalam tanah, boleh jadi JKA pasang lombong, saliran air, LLN nak beki kabel dalam tanah, contohnya lah. Tapi ni zaman dulu, siapa nak gali tanah tengah malam? Cuma riwayat kata dia dengar suara dari dalam tanah. Suara ni kata begini. Wahai orang di atas. Bunyi suara begitu. Wahai orang di atas. Bunyi suara. Terkejut Imam Mawardi. Lalu dia cari suara ni. Siapa suara ni? Dia cari.
Berani Imam Mawardi tu. Imam Mawardi ni berani. Kalau imam masjid lari dah, tengah malam bunyi suara, malam Jumaat keliwung pula lari. Imam Mawardi berani, dia cari kat mana suara ni, kat mana. Maka dia dapati suara itu betul lah dari dalam tanah. Lalu dengan berani dia tanya, siapa kamu ni suara? Maka jawab suara ini, aku orang di dalam tanah. Terkejut Imam Mawardi, orang dalam tanah bercakap dengannya. Itu kita kata syarah hikam ni sebagai riwayat. Nak beri naik semangat saja, tak dibuat jadi dalil. Hal orang mati dalam kubur, suara dalam tanah, ni tak boleh jadi dalil. Kita hanya nak menaik semangat kita beramal. Maka dia kata, apa rasa awak duduk dalam tanah? Ya, kan kita nanti akan duduk dalam tanah juga. Tentulah sekarang kalau ada orang dalam tanah, kita nak tanya dulu, macam mana ya dalam tanah? Kalau orang mati tu hidup balik ke rumah, tentu kita tanya macam mana rasa ya dalam tanah mati. Begitulah. Orang pergi ke Mekah, kita tak sampai lagi. Tentu kita tanya macam mana Mekah, macam mana Kaabah, macam mana. Begitulah Imam Mawardi tanya, macam mana rasanya duduk dalam tanah ni tuan? Maka jawabnya orang dalam tanah. Dia kata, wahai orang di atas, orang atas tanah. Kami dalam tanah, kamu atas tanah kan? Ya. Beza kami dengan kamu ni tak banyak. 2 saja. Cuba dengar tu. Ayanda Haji Haznan tu mungkin catat. Nanti Ayanda kita panjang dalam WhatsApp kita ya. Jadi jariah ilmiah kita. Ilmu yang kita jariahkan. Dia kata beza kami dalam tanah dengan kamu atas tanah tak banyak, 2 saja beza. Apa beza ni? Dia kata antum fi daril amal wala jazaa'a alaikum. Kamu yang atas tanah sedang berada di tempat menimba amal, mengumpul amal. Atas dunia kita beramal. Jadi kalau kamu tanya beza kamu dengan kami, itulah kamu duduk di atas tempat sedang boleh buat amal lagi. Antum fi daril amal. Awak berada di bumi tempat beramal. Amal tak kira lah kalau awak ada iman, awak amal soleh. Awak tak takut pada kubur, tak takut Tuhan, awak buat amal yang jahat. Amal. Jadi awak di atas dunia, awak buat amal. Amal apa jenis, terpulang masing-masing. Wala jazaa'a alaikum. Dan kamu belum dibalas lagi. Atas dunia kita belum dibalas lagi. Betul berlaku gempa bumi, ribut, taufan. Itu Tuhan peringat kadang-kadang. Dulu 10 hari ibu bapa sekalian, saya berada di Kabupaten Melabuh, Suat Timah, Aceh. Sewaktu berlakunya tsunami tu. Allahu haranya saudara mara kita di Aceh, tuan-tuan. Ada mati mak, ada mati anak. Tidak semua orang mati lemah hanyut air tsunami. Tidak. Ada yang dipukul air kuat sangat, terlantung ke dinding rumah, pecah kepala, mati. Ada di langgar air terlalu kuat, terlantung di zinc rumah tu. Putus badan 2, mati. Ni Allah uji. Allah belum balas. Hanya ujian sikit sebanyak. Maka kata suara ni, beza kami dengan kamu atas dunia ialah kamu berada tempat beramal, kamu belum dibalas. Ada pun kami. Dia jawab. Mereka jawab. Ada pun kami ni dalam tanah. Apa dia? Wa nahnu fi daril jaza wala amala lana. Sedang kami berada di tempat terima balasan dan tak boleh nak baiki amal. Tak boleh. Di sini awak hanya boleh terima apa amalan awak atas dunia. Balasan dia. Nak baiki amal, sudah tak ada. Tapi kamu atas dunia, kamu masih boleh beramal. Boleh. Beramal, istighfar, tersilap, minta maaf. Kemudian kumpul amal, sedekah. Atas dunia boleh. Dan kamu belum dibalas. Jadi beza kamu dengan kami itu sahajalah. Kamu berada tempat amal, belum dibalas. Kami berada tempat terima balasan, tak boleh nak baiki amal, nak tambah amal dah. Kata suara ni. Kemudian suara ni sambung lagi ibu bapa sekalian. Dia kata apa? Wallahi, demi Allah. Dia kata manusia atas tanah. Demi Allah. Kalau kamu sampai di sini nanti, macam kami sekarang dalam tanah, kamu masih atas tanah kan? Demi Allah, kalau kamu sampai di sini nanti dalam tanah macam kami, apa dia yang kamu akan sedar? Kamu akan sedar satu dulu. Sedar apa dia?
Raka'atani bil-laili khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang kamu bangun malam tadi, Allahu akbar. Tak usah banyak, 2 rakaat je. Allahu akbar, sembahyang 2 rakaat. Lepas tu tidur balik. Kalau kamu sampai di sini nanti, kamu akan tahu nilai 2 rakaat yang kamu bangun malam tadi adalah lebih baik dari dunia dan seluruh isinya. Kita sampai tak tidur malam jaga harta. Rupanya Allah sebut 2 rakaat yang kamu bangun tengah malam lebih bahagia dari dunia. Dunia Allah. Siapa orang paling kaya atas dunia? Ibu bapa sebut pada saya. Yang kata Sultan Brunei tu, okey lagi. Raja Britain tu lagi. Tuang sebutlah orang paling kaya atas dunia. Pun ada tak orang kaya atas dunia boleh beli gunung? Beritahu saya. Tak ada. Ada tak orang paling kaya atas dunia boleh beli laut? Air laut boleh beli. Singapura beli dengan Malaysia boleh. Tapi nak beli laut tu biar jadi milik kita. Tukar milik laut China Selatan milik Ustaz Rashidi boleh? Tak boleh tuan. Sekaya mana manusia atas dunia paling kaya? Raja Dubai, Raja Kuwait, Raja. Dia tak boleh nak beli gunung sebiji, tak boleh beli. Nak beli, tak boleh. Nak menunjukkan Tuhan terlebih kaya. Semua milik Tuhan langit dan bumi. Atas angkasa sana tu planet pula bukan saja bumi. Ada berapa planet pula. Yang 7 planet ni duduk dalam angkasa raya pula. Dalam buruj, dalam galaksi pula. Galaksi pula milik Allah Subhanahu Wa Taala pula. Ya Allah kaya Tuhan. Saya baru cerita mertua saya pagi tadi tuan-tuan. Apa berlaku di Singapura. Satu orang penduduk Singapura Kristian ni tengah makan nasi tengah hari bunyi satu letupan di ujung atap rumah dia. Terperanjat dia. Maka dia pun turun pergi cari batu apa-apa bunyi ujung atap. Dia dapatinya atap rumah dia berlubang, ditimpa satu batu. Batu tak besar, 1.8 kilo, tak sampai 2 kilo. Maka dia kuih-kuih batu ni, panas batunya. Maka tersebar cerita itu sehinggalah pakar meteorologi daripada United States Amerika mari ke Indonesia, dia dapati batu itu dia beli dengan harga 50 juta rupiah. Taklah banyak sangat. Tapi lah orang kampung ni dia dapat duit, batu saja, jual batu. Takkan tak ada duit, jual ambil lah batu, saya nak buat apa. Maka dengan duit itu dia baiki sikit atap rumahnya. Dia baiki sikit gereja di kampungnya. Dia baiki kubur mendiang ibu bapaknya. Ada pun batu yang dibeli oleh pakar meteorologi ini dia bawa balik United States, masuk dalam satu wawancara, merupakan batu meteor yang tergantung di angkasa. Kan kita tengok dah angkasa kan tergantung batu. Batu-batu tu macam sampah sarat je atas angkasa ni. Banyak kan macam sampah itulah. Sebesar 1.8 kilo itu harganya 7 juta USD dolar. Allahu Akbar. 7 juta USD. Dah kali Malaysia kali 4. Berapa? 28 juta. Ya Allah tuan. Batu tak sampai 2 kilo. 28 juta tuan dapat duit di rumah. Anak katanya kaya Allah. Batu besar tu pun dah 28 juta. Dah batu yang banyak lagi bergantung di angkasa. Umurnya batu itu 4 trilion tahun. Kita tak ada lagi. Tok nenek moyang tak ada lagi. Tak ada lagi. Adam pun barangkali tak ada lagi. Sebabnya tafsir kata, dicipta bumi ni kosong. Kosong. Maknanya bumi cipta dulu. Kekuasaan Allah. Sehingga Al-Quran bila menyebut, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ. Tengok tu. Tidak kami ciptakan jin, wal ins dan manusia. Maka ahli tafsir bahas, kenapa ayat ni sebut jin dulu baru manusia? Jin dulu baru manusia. Maka ahli tafsir kata, kerana ada pandangan menyebut 1000 tahun sebelum manusia wujud, jin sudah mentadbir bumi ini. Nak kabarnya lama dah. Sudah lama dah. Ya, 4 trilion tahun. Kaya Tuhan ya, batu-batu besar tu duduk di angkasa pun nak nilai dengan dunia. Sama dunia ni, atas dunia sama dunia ni.
Kalau akhirat, itulah kata ibu bapa sekalian. Rupanya dunia ni tak ada nilai langsung di sisi Allah, sebab tidak bernilai itulah diberinya Allah kepada orang kafir, diberinya Allah kepada orang jahat. Tak kira jahat baik, Allah beri dia. Menunjukkan apa? Tiada nilai. Dunia ni diberi kepada Firaun. Dunia juga diberi kepada Sulaiman. Dunia diberi kepada Qarun. Dunia diberi kepada Abdul Rahman bin Auf, Uthman bin Affan. Nampak tak? Kekayaan tidak ada nilai di sisi Allah, sehingga Allah beri kepada semua orang, hatta orang kafir pun. Tetapi yang besar bagi orang Islam apa dia? Bagaimana nak hidup di akhirat ni? Bagaimana ya nak selamat di akhirat ni? Itu sajalah nilai bagi orang Islam. Ya. Jadi bangun tengah malam 2 rakaat. Wabil asharihum yastaghfirun wal mustaghfirina bil ashar, ayat yang kita baca petang ini, pagi ni. Ayat berikutnya 18, syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah menyatakan bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan dia sahaja. Wal malaikah wa ulul ilmi qa'iman bil qist, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan juga orang-orang berilmu pun seperti itulah keyakinan dan prinsip keimanan mereka. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan dia sahaja. Siapa dia? Al-Aziz, Maha Perkasa. Al-Hakim, Maha Bijaksana. Pernah satu kali Firaun punya jahat, punya angkuh. Disuruhnya Qarun keluarkan harta belanja atas nasihat Haman, penasihat Firaun, buat satu menara tinggi. Ini dalam Quran ada sebut kisah ni. Buat menara tinggi, kerana apa? Firaun nak lawan Allah. Aku nak lawan Tuhan Musa. Tuhan Nabi Musa, aku nak lawan. Maka dia naik atas menara yang tinggi, dia panah. Baca tafsir, dia panah ke langit. Maka Allah nak beri Firaun semakin sesat. Anak panah yang dipanah ke langit jatuh balik dan ada darah di anak panah. Ni Allah nak beri dia semakin sesat. Jadi bila ada darah di anak panah itu, katanya Firaun dengan angkuh, dia kata, tengok Tuhan Musa cedera dah, aku dah panah. Tengok tuan ya. Cuba tengok ibu apa sekalian ya. Ya. Sekejap ibu apa sekalian. Sekejap ibu bapa sekalian. Ya, saya tengok. Saya nak mute-kan tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan terlupa. Saya dah mute-kan tu. Saya tolong mute pada tuan-tuan. Supaya tak dengar suara-suara tu. Baik. Ya. Bayangkan ibu bapa sekalian, besar ya. Besar kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Disesatkannya Firaun dengan cara jatuh anak panah, luka, berdarah anak panah, supaya Firaun semakin sesat. Sedangkan Allah Aziz, Maha Perkasa, Hakim, lagi Maha Bijaksana. Inna ad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diredai di sisi Allah hanyalah Islam. Alhamdulillah, kita Muslim, kita Islam. Allah terima kita berada di agamanya. Cuba bayang jiran sebelah rumah, bukan tak baik, tapi bukan Islam. Kita rasa kesiannya. Dia sudah baik, cuma tak jumpa agama betul. Kadang kita tengok orang-orang soleh, orang-orang soleh kita, apa dia duduk renungkan, termenung tu. Dia kata terfikir orang-orang bukan Islam yang baik ni bagaimana nak selamat supaya masuk agama Islam. Kerana hanya Islam sahajalah Allah terima. Inna ad-dina indallahil Islam. Wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Tidak berselisih orang-orang yang telah diberikannya Alkitab. Yakni kitab-kitab zaman dulu pun tak selisih. Bila sebut Tuhan ni satu.
Kita dengan Tuhan kena berserah diri. Tu dipanggil wa nahnu lahu muslimun, tu orang berserah diri. Islam ni orang berserah. Jadi kalau ada orang-orang terdahulu, dia ni taat sembah Tuhan yang satu, mengikut kitab-kitab terdahulu dengan benar, kita panggil Islam muslimun, orang berserah diri. Dari segi bahasanya. Jadi orang dulu yang menerima kitab tidak berselisih tentang kebenaran beragama hanya menyembah Tuhan yang satu, tiada syirik padanya, mengikut syariat-syariat yang diturunkan kepada Nabi mengikut zaman itu. Macam dulu orang puasa, betul? Kita pun puasa sekarang, zaman dulu sudah ada puasa. Ahli tafsir kata orang pertama puasa ialah Nabi Nuh alaihi salam. Maknanya ibadat puasa ni sudah lama dah ibu bapa sekalian. Sejak zaman Nabi Nuh dulu. Semayang sudah lama, zaman dulu orang dah semayang. Jangan kita sangka Isra' Mi'raj tu baru Nabi mula semayang, tidak. Isra' Mi'raj Nabi mula semayang dengan cara 5 waktu. Sebelum Isra' Mi'raj Nabi semayang dah, tapi dengan cara 2 waktu saja. 2 rakaat pagi, 2 rakaat petang. Mana semayang sudah ada? Sudah ada. Riwayat kata orang pertama semayang ialah Nabi Adam. Dengan cara yang Allah tunjuk. Sujud, tasbih. Sujud, tasbih. Ini waktu itu. Jadi ahlul kitab zaman dulu, dia tahu bahawa Tuhan satu. Taat kepada Nabi-Nabi mengikut ajaran syariat ini. Mereka ni dipanggil Islam Muslim. Tetap dipanggil Islam Muslim. Illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka kerana ada kedengkian di antara mereka, maka mereka pun tukar isi kitab. Saya buat contoh mudah ibu bapa sekalian. Orang-orang Yahudi ni dia tukar. Termasuk orang Nasrani dia tukar isi kitab dulu. Dia nak jadi ramai orang boleh masuk agama mereka. Maka dia kata apa dia? Contoh dalam Imamat ni nama surah ni. The Book of Leviticus. Ya, ada dia sebut gini. Jangan makan babi. Disebut itu. Jangan makan babi. Bila sebut jangan makan babi, maka orang Yahudi lah tak makanlah babi. Tapi bila agama tu nak dikembangkan kepada bukan bangsanya Yahudi, maka mereka pun sebut apa dia? Babi di sini babi hutan sahaja. Babi bela dalam kandang tu tak apa. Nampak tak dia tukar hukum. Disebut lagi dalam perjanjian lama jangan makan riba. Kemudian pendeta Yahudi tukar. Jangan makan riba sesama Yahudi. Selain Yahudi boleh. Nampak dah tu. Itu kita kata jadi rosak. Mereka datang selepasnya kerana dengki kepada Nabi SAW. Mereka tukar habis hukum-hukum yang Allah Ta'ala turunkan melalui Nabi-Nabi mereka terdahulu. Sebab itu disebut di bawah tu. وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ. Sesiapa yang kufur terhadap hukum hakam ayat-ayat Allah. فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعٌ hisab. Allah sangat cepat hisabnya. Maknanya orang yang kafir ni hisab dia tak lama. Nak hisab apa lagi kafir dah. Campak tu dalam neraka. فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعٌ hisab. Cepat sangat Allah Ta'ala punya hisab dan kira-kiraannya. فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ. Kemudian jika mereka berhujah tentang kebenaran Islam, maka katakanlah aslamtu, aku menyerahkan diri kepada Allah. Ya, wajhiya lillahi wa man ittaba'an. Dan begitu juga orang-orang yang mengikutiku. Wa kullil ladina utul kitaba wal ummiyina aslamtum. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberikan Alkitab dan juga kepada orang yang ummi, tak tahu tulis, tak tahu membaca, tanya mereka, aslamtum, tak mahukah kamu masuk Islam? Setelah Nabi-Nabi kamu terdahulu pun membawa ajaran yang sama, tauhid pada Allah. Ya, ada hubungan dengan Allah. Hubungan sesama manusia pun ada melalui syariat-syariat, kitab-kitab terdahulu. Jangan tukar isi kandungan syariat. Nabi kamu tak beri menyembah dia. Sebaliknya dia sendiri menyembah Allah bagi orang Nasrani. Orang Yahudi pun dulu dia ada syirik. Setengah aliran bagi mazhab mereka ni percaya bahawa Uzair anak Allah pula dah.
Allah ada anak nama Uzair. Ya, begitu juga Nasrani mari, dia kata bukan Uzair dah, Isa anak Allah. Orang-orang musyrikin Makkah dia kata malaikat-malaikat anak perempuan Allah. Cuba bayang tuan, kesyirikan ni dia sama saja bentuk dia. Cuma dia berbeza-beza mengikut zaman, mengikut bangsa dan juga kepercayaan bagi budaya satu-satu kaum. Tetapi tengok Islam dari dulu sampai sekarang tetap kekal. Allah ni ahad, satu. Ya, Allahu Samad, tempat bergantung sekalian makhluk. Hatta iblis pun bergantung pada Allah nyawa ni. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak, Allah tidak diberanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang sama pun dengan Allah. Tak ada. Tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Fa in ya wa in tawallau fa innama 'alaikal balagh. Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka mendapat petunjuk. Jika mereka berpaling, wa in tawallau, mereka tak nak masuk Islam, fa innama 'alaikal balagh, kewajipan kamu Muhammad hanya menyampaikan dakwah. Mereka terima tak terima terpulanglah. Sepertinya pak saudara Nabi. Kalau kita ikut pak saudara Nabi lah lebih aula, lebih patut masuk Islam. Kerana dekat dengan Nabi, kenal Nabi, pernah membawa Nabi ke Syam, pernah dengar pendeta Nasrani kata ini sifat pada budak ni Nabi akhir zaman ni. Maknanya terlebih patut ia memeluk Islam. Tapi kerana apa? Tugas Nabi hanya menyampaikan. Soal hidayah, soal petunjuk, ini milik Allah Subhanahu wa taala. Dulu ingat ke tidak? Ada satu orang yang buat karikatur Nabi, filem hina Nabi tu. Sudahnya bertemu dengan orang sedang tawaf di sisi Baitullah, masuk Islam dah. Ini kata hidayah, ibu bapa sekalian, ya. Hidayah. Lalu ada orang kata, dia tu ayah dia tu tok imam tu. Mak dia tu ustazah tu. Kenapa anak jadi begitu? Jangan pelik tuan. Nabi Nuh sendiri anaknya pun tak ikut dia walaupun ayahnya Nabi. Nampak tak tu, ya? Nampak tu. Wallahu basirun bil ibad. Dan Allah melihat akan hamba-hambanya. Allah lihat akan hamba-hambanya. Kita sambung ayat 21 tu. Ada masa lagi kita. Innal ladina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq wa yaqtuluna alladina ya'muruna bil qisti minan nas fabashshirhum bi'adzabin alim. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Sesungguhnya orang-orang kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh Nabi. Kalau bunuh manusia pun dosa besar. Ni bunuh Nabi pula. Wa yaqtulunan nabiyyin. Ya. Ataupun bighairi haqqin. Membunuh orang yang tidak dibenarkan manusia membunuhnya. Wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qist. Bunuh pula manusia yang menyeru kita supaya berlaku adil. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Berilah kabar gembira kepada mereka, mereka akan dapat azab neraka. Cuba bayang tu cara Allah bercakap dengan kita. Siapa bunuh Nabi, bunuh manusia yang baik-baik, dia seru pula kita buat baik, kita tak boleh terima, maka bunuh. Beri kabar gembira bagi pembunuh ni. Apa kabar gembiranya? Awak masuk neraka, ya. Tengok cara Allah sindir kita. Ya, Allah sindir. Istihza.
ulaika alladhina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Ini timbul persoalan ni, orang bunuh orang ni hukumnya macam mana? Sama macam orang kafir ke? Amal dia sebelum ni pergi ke Mekah, sedekah, puasa sunat, terhapus ke tidak? Nas Al-Quran menyebut orang yang bunuh orang ni lenyap pahala amalnya di dunia. Melainkan dia bertaubat kepada Allah kerana ia melakukan antara dosa yang paling besar selain daripada murtad, membunuh nabi-nabi, bunuh orang soleh. Tengok dulu apa ni dalam 4 bulan tak silap saya yang dibunuh satu orang cerdik pandai kita dalam negara di bangsa tu, Dr. Wan tu. Dialah imam juga walaupun dia profesional. Dia ni pandai buat mengaji Quran, mengajar tajwid Al-Quran, orang soleh. Dibunuh awal pagi. Walaupun yang bunuh tu bukan Islam. Nak kata tuan bayang, orang-orang soleh kita bunuh. Ya Allah. Kalau Nabi, terlebih lagi dosanya. Ya. Wa ma lahum min nasirin, di akhirat Allah jamin tak ada orang boleh tolong. Atas dunia bunuh orang boleh lagi aja guna peguam pandai bercakap berbelit sikit lepas. Soal teknikal saja. Bukan tak bunuh, bunuh berlaku tapi kebetulannya saksi kata pukul 3 petang. Pendakwa kata 3-5 minit petang. Beza sikit teknikal lepas. Atas dunia boleh buat macam-macam tuan-tuan. Tetapi akhirat wa ma lahum min nasirin, Allah jamin tak ada orang boleh tolong. Nak minta tolong siapa? Peguam. Peguam pun kena hisap di Allah. Alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitab yud'auna ila kitabillah. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah diberi bahagian, iaitu kitab Taurat, yang diseru kepada kitab Allah supaya kita itu menetapkan hukum di antara mereka. Kemudian sebahagian dari mereka berpaling dan mereka selalu membelakangi kebenaran. Ini Allah terang pada kita sifat ataupun perangai orang-orang Nasrani. Sifat ataupun perangai orang-orang Nasrani serta guru mereka iaitulah orang-orangnya Yahudi. Orang-orangnya Yahudi. Ya. Dzalika bi annahum qalu lan tamassana an-nar. Ini adalah kerana orang Yahudi pernah mendakwa kami tak akan masuk neraka. Usah kata masuk, kena api neraka pun tak akan kena. Kalau kami kena pun ayyaman ma'dudat, beberapa hari saja masuk neraka, 4 hari ke. Kerana Allah sayang kami. Kami bangsa terpilih. Keturunan kami ramai nabi-nabi. Tidakkah mereka sedar? Walaupun keturunan mereka ramai Nabi, mereka bunuh, bukan seorang. Yahya, mereka racun, mereka penggal kepala. Nabi Yahya, anak Zakaria. Nabi Zakaria, mereka gegaji pokok ketika Zakaria berlindung dalam pokok dengan kehendak Allah, mati. Banyak Nabi-Nabi mereka bunuh. Tengok, zalimnya orang-orang Bani Israel ini. Hatta Nabi mereka bunuh. Kerah hati mereka. Ya. Tu pun mereka kata kami tak akan masuk neraka. Kalau masuk pun sehari 2 saja. Nampak tuan ya? Nampak cara dia bercakap tu ya? Ya, wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Mereka didayakan dalam agama mereka oleh apa yang selalu mereka ada-adakan. Fa kaifa idza jama'nahum liyaumin la raiba fi. Bagaimanakah nanti apabila mereka kami kumpulkan di hari kiamat? Wa wuffiyat kullu nafsin, dan kami sempurnakan setiap manusia, setiap jiwa, ma kasabat wa hum la yuzlamun, atas apa yang mereka usahakan atas dunia dulu, amal mereka soleh atau sebaliknya, dan mereka tidak la yuzlamun, tidak dirugikan sikit. Siapa buat sekian dia dapat sekian, siapa buat sekian dia dapat sekian. Ini Allah Ta'ala sebut kepada kita ibu bapa sekalian bagaimana kesempurnaan hisab Allah itu, dan kita sampai ayat 25 tu sahaja dahulu. Saya nak tengok soalan yang ada ni. Dalam 10 minit ni kita tengok soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok soalan ibu bapa sekalian. Ya. Ya. Imam Mawardi rahimahullah berkata 2 perbezaan antara kita dan orang Islam di tanah dalam kubur nanti.
Pertama, orang atas dunia adalah tempat mereka beramal sebanyaknya. Tetapi mereka belum diberi balas yang benar-benar lagi dari Allah kesan amal mereka, betul. Adapun kami di dalam tanah tempat menerima balasan, betul. Demi Allah, bila kamu sampai di sini dalam tanah, kata suara pada Imam Mawardi, ya, 2 rakaat yang kamu dirikan di malam hari adalah lebih baik dari dunia dan seisinya, betul. Betul tuan-tuan, tu yang kita nak usaha tu. Biarlah semayang malam tak banyak pun tak apalah. Tapi paling tidak nak bangun juga. Usaha nak bangun. 2 rakaat tak apa. Hatta kita baca dalam hadis, kalau tak bangun semayang pun kita bangun tengah malam, kita zikir tu Allahu Akbar beralih badan. Pun ada disebut dalam hadis, ya. Fadilat dia, besar dia. Besar ni. Cuma soal bangun malam ini, apa yang paling afdal kita buat? Tak lain tak bukan berdasarkan nas Al-Quran ialah istighfar, minta ampun pada Allah. Minta ampun tak nanti astaghfirullah, astaghfirullah. Bila kita semayang, sujud, baca Quran, berdoa, itu sebagai tanda orang mahu memohon ampun, mahu diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Baik. Kedua, ditulis nota, ya. Terima kasih. Jin dicipta dahulu 1000 tahun. Betul, ada ahli tafsir kata bila Al-Quran sebut wa ma khalaqtul jin, disebut jin dulu. Barulah wal ins dan manusia. Maka ahli tafsir bahas kenapa disebut jin dulu ni, tak sebut manusia ni. Rupanya disebut jin dulu kerana ada pandangan mengatakan jin dicipta dahulu 1000 tahun lebih awal berbanding Nabi Adam, berbanding manusia, dan mereka pernah mentadbir bumi dengan cara mereka lah, seperti dalam tafsir Al-Munir ada sebut, ya. Dr. Wahbah Zuhaili rahimahullah ada sebut dalam tafsir Al-Munir. Dia dicipta 1000 tahun dahulu. Solat Nabi Adam alaihi salam, sujud dan tasbih. Betul. Ada pandangan kata orang pertama sembahyang atas dunia tak lain tak bukan ialah Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam. Cuma kaifiat, cara sembahyang tu berbeza mengikut syariat diturunkan kepada nabi-nabi. Kalau kita semayang 5 waktu sehari semalam, tak? Orang dulu semayang juga, cuma 2 waktu sehari semalam. Puasa Nabi Daud selang sehari. Kita 30 hari bulan Ramadan. Orang dulu pernah puasa sebagai tatawwu', nak dekat diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi betul dikatakan sujud dan tasbih Nabi Adam tu cara solatnya dia ajar Allah. Betul. Solat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum Isra' Mi'raj 2 waktu saja, betul. Pagi dan petang, bukratan wa asilah, 2 rakaat pagi, 2 rakaat petang, dan 2 rakaat setiap waktu. Benar. Terima kasih banyak-banyak ibu bapa yang dikasihi sekalian. Panjang umur kita sambung lagi. Saya mohon Ustaz Wali nak berhenti dah ni. Lagi 15 minit ada nak berhenti awal. Kerana nak bergerak balik Kuala Lumpur, saya di Pulau Pinang ni. Nak bergerak balik Kuala Lumpur, dah nak memandu. Jumpa lagi ibu bapa sekalian. Mudah-mudahan selamat berkat kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.